Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu kembali bersama saya Bang Basyah dalam channel Basyah Herbal Project. Oke, pada pertemuan kali ini aku mau buatin video reaction antara Malaysia dengan Singapura. Kenapa Malaysia dan Singapura berpisah? Sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang baru singgah ke channel aku, ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya. Dan buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak-banyak karena kalian sudah mendukung channel ini. Dan seperti yang kita tahu, kalau Singapura dengan Malaysia itu pernah kita dengar bahwa dua buah negara ini dulunya satu negara. Dan kenapa perpisahan itu terjadi menjadi dua negara? Mungkin ada penyebab ataupun faktor-faktor yang berbeda pendapat, makanya negara ini berpisah. Dan mungkin ada beberapa individual ataupun beberapa orang yang tahu sejarah dulu, dan ada beberapa orang yang nggak tahu sejarah dulu. Apalagi kayak kita nih orang Indonesia kan pasti kurang pengetahuan tentang Malaysia dan Singapura. Jadi di sini aku terdapat satu video yang menuliskan kenapa Singapura dan Malaysia itu berpisah. Jadi kalian pun nggak tahu video yang kayak mana, nggak usah panjang ngomong panjang lebar lagi, mari kita videonya aja. Let's go. Kenapa Singapura keluar dari Malaysia? Malaysia dan Singapura merupakan dua buah negara yang berasal daripada satu rumpun yang sama. Namun, disebabkan perbezaan ideologi politik, kedua-dua negara terpaksa berpisah pada tahun 1965. Hari ini, Malaysia dan Singapura telah menjadi dua negara yang digeruni di Asia Tenggara dan menjadi contoh kepada kebanyakan negara-negara lain. Jadi, lebih baik kita melihat kembali kronologi berlakunya sejarah besar bagi kedua-dua negara ini. Jangan lupa juga subscribe channel pada 16 September 1963, sebuah negara yang dinamakan Malaysia telah dibentuk, yang terdiri daripada 14 buah negeri termasuklah Singapura. Penyatuan ini membolehkan Singapura bebas daripada kecengkaman kolonial British. Tanpa sebarang sumber asli, Singapura melihat gabungan dengan Malaysia sebagai langkah kritikal bagi memastikan kesinambungan wilayahnya untuk berkembang maju. Ketakutan terhadap ancaman komunis juga merupakan faktor Tunku Abdul Rahman mempertimbangkan idea penggabungan ini. Walaupun terdapat tidak keseimbangan kaum dalam komposisi gabungan ini, Singapura mempunyai majoriti kaum Cina lebih ramai, manakala Malaya mempunyai majoriti kaum Melayu. Seorang ahli politik, Lee Kuan Yew, percaya gabungan ini akan menghasilkan perdagangan lebih luas di wilayah berkenaan. Kemesraan dan kegembiraan gabungan ini hanyalah sementara. Perbezaan ideologi telah menyebabkan berlakunya beberapa konflik politik. People Action Party ataupun PAP yang menerajui kerajaan Singapura pada masa tersebut percaya akan kesaksamaan untuk semua bangsa, tidak mengira Melayu, Cina dan India. Mereka juga menggunakan slogan Malaysian Malaysia, bermaksud Malaysia untuk semua bangsa. Sebaliknya, kerajaan persekutuan mempunyai ideologi berbeza, iaitu lebih mengutamakan agenda pro-Melayu yang lebih mengutamakan penduduk asal Malaya, termasuklah kaum Bumi Putra. Hak-hak ini diberikan kepada kaum berkenaan dalam perkhidmatan awam, pendidikan dan perniagaan. Selain itu, kedua-dua negara mempunyai perbezaan dalam penubuhan pasaran dan sistem pencukaian. Krisis hubungan Malaysia dan Singapura semakin serius selepas parti UMNO dikatakan telah melanggari perjanjian bersama dalam penyertaan politik di wilayah masing-masing. UMNO dilihat terlibat dalam sebuah pilihan raya di Singapura pada tahun 1963 di bawah sepanduk Singapore Alliance Party. PAP juga turut melanggari perjanjian di mana mereka menyertai pilihan raya persekutuan di Malaysia pada tahun berikutnya. Namun, PAP gagal mendapat keputusan yang baik. Mereka hanya sekadar berjaya memenangi satu kerusi sahaja di bangsa. Hubungan PAP dengan UMNO semakin kritikal. Ideologi dan visi kedua-dua parti politik ini telah mencetuskan beberapa rusuhan. Pada Julai 1964, beberapa siri rusuhan kaum telah berlaku di Singapura dan mengakibatkan beberapa kematian. Ekstremis dikatakan punca berlakunya ketegangan kaum ini. Keadaan tegang ini akhirnya berjaya diselesaikan apabila jawatan kuasa Muhibah Tempatan bersama ahli-ahli politik melawat ke kawasan sensitif untuk meredakan keadaan.
Namun, Lee Kuan Yew terus melakukan devaluation Malaysia dengan manifesto memberikan hak dan peluang sama rata kepada semua rakyat. Pada 9 Ogos 1965, selepas lebih 2 tahun berada di dalam Malaysia, Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman mengumumkan di Parlimen mengenai keputusan kerajaan untuk memisahkan Singapura daripada Persekutuan Malaysia. Dalam ucapannya, Tunku menghuraikan latar belakang yang menyebabkan beliau mengambil keputusan mengejut untuk memisahkan Singapura kerana tidak ada pilihan lain kecuali menyingkirkan Singapura yang membelakangkan segala keputusan dengan kerajaan pusat. Pada ketika itu, Tunku Abdul Rahman yakin perpisahan dengan Singapura adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini tanpa pertumpahan darah. Dalam sekelip mata, segala usaha untuk menubuhkan negara Malaysia yang bersatu musnah. Singapura pada masa tersebut berdepan kesukaran untuk menentukan masa depannya kerana mereka tiada ketenteraan untuk menjamin ketenteraman awam dan sumber asli untuk menjana ekonomi. Namun, Singapura telah bangkit dari semua ini dan menjadikannya antara sebuah negara maju di dunia dalam pelbagai industri. Kesimpulannya, sejarah mengatakan hak keistimewaan kaum Bumiputera adalah salah satu isu yang sangat sensitif di Malaysia. Kerajaan yang ada perlu bijak dalam menangani isu ini dengan berhati-hati. Pastinya, hak Bumiputera harus dikekalkan sebagai keistimewaan orang asal di Malaysia. Di samping hak-hak kaum lain tidak dinafikan. Singapura dan Malaysia telah menjadi sahabat yang baik dan saling bergantung antara satu sama lain selepas perpisahan ini. Walaupun terdapat beberapa isu menjadi hangat, namun kedua-dua pemimpin bijak dalam mengatasinya. Ya, kayak gitulah videonya tadi. Seperti yang kita dengar di sini, dulunya Singapura dengan Malaysia ini adalah satu negara. Dan perpisahannya ada beberapa faktor yang disebutkan dalam video tadi. Dan yang kita tahu, Singapura itu satu negara yang boleh dikatakan negara kecil. Tetapi perkembangan ataupun di negara tersebut berkembang pesat. Karena kan sekarang Singapura pun negaranya pun lebih mewah gitu, lebih banyak pelancong gitu kan. Dan moga aja Singapura dengan Malaysia ini menjadi dua buah negara yang terdiri di bumi ini menjadi sahabat yang paling baik dan tanpa pentumpahan darah lagi. Oke, cukup di sana aja video kita kali ini. Mungkin ada kata-kata aku yang kurang bagus, mungkin ada kata-kata aku yang kurang sopan. Aku minta maaf karena aku juga manusia. Dan buat kalian yang baru lihat video ini, ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya. Dan jangan lupa di like juga videonya ya. Oke, lebih dan kurang lebih. Assalamualaikum.